Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Hari ini saya daripada kumpulan Flash Pipe Coupling ingin menerangkan cara kami punya produk, iaitu saya Muhammad Kurni Safar Merizman dan dua lagi rakan saya Muhammad Muizzuddin bin Abdul Talib dan Syaidullah Al-Hadi Saluddin Syahri. Pipe coupling adalah penting dalam perbaikan sistem pipe dan coupling boleh digunakan dalam mana-mana keadaan penyambung pipe, daripada menyejukkan pipe dalam loji kuasa kepada sistem bekalan gas dan air, kerana ia menyediakan penyambungan pipe yang cepat dari semua saiz dan bahan. Pipe coupling digunakan dalam sistem pipe air untuk menyambung dua atau lebih bahagian pipe untuk mengekalkan kesinambungan di antara mereka. Ia boleh menyambungkan pipe dengan saiz yang berbeza atau sama. Pipe coupling membolehkan pembaikan pipe yang cekap dan cepat. Ini amat penting apabila membaiki saluran air di kawasan pembandaran kerana gangguan perkhidmatan biasanya tidak dibenarkan. Pipe coupling pelbagai jenis digunakan dalam industri air dan untuk menyediakan cara yang menyimatkan dan berkesan untuk menyambung pelbagai bahan dan saiz pipe. Di mana saiz pipe coupling ni biasanya kita jumpa di oil and gas punya company, di mana mereka nak transfer minyak daripada laut ke darat menggunakan piping, dan kita boleh nampak di setiap sudut ataupun di setiap tempat-tempat mereka ada letaknya pipe coupling ni untuk menyambungkan antara kedua pipe, sama ada diameter besar ke diameter kecil ataupun diameter kecil ke diameter besar. So pipe coupling ni juga mempunyai nut kekunci, di mana ia boleh kunci untuk penyaluran ataupun dia boleh matikan penyaluran tersebut daripada mengalir. So pipe coupling ni banyak digunakan dalam sistem gas dan air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Muizzuddin bin Abdul Talib. Okey, cara mengikat flange coupling. Pertama kalinya adalah welding. Proses mencantum bahan dengan mencairkan bahan kerja dan menambah bahan pengisi. Timpalan adalah kaedah penyambungan yang paling berkesan untuk sambungan yang kuat dan untuk tekanan yang tinggi. Yang kedua adalah memateri. Kaedah penyambungan bahan yang melibatkan peleburan logam yang mengisi untuk bertindak sebagai penyambung. Oleh kerana kaedah ini tidak mencairkan bahan kerja, ia juga digunakan untuk menyambung bahan yang sangat berbeza seperti logam dan seramik berlogam. Cara ketiga adalah threading, yang mana kita menggunakan threading ni untuk membuat satu projek. Threading ditetapkan pada berbibir dan pipe untuk membolehkan di-skru bersama dengan cara yang sama seperti nut dan bolt. Okey, kami memilih threading sebagai komponen utama untuk kami mengikat flange coupling. Yang mana threading ni mempunyai proses pemesenan. Kita dapat menyambungkan dua saiz pipe yang berbeza dengan menggunakan threading. Okay, di sini kita akan membincangkan ataupun kita akan menunjukkan measurement machine yang ada di Makmal FKMP yang berada di UTHM. Yang pertama sekali adalah portable surface roughness. Okay, mesin ini kita gunakan untuk mengukur kekasaran permukaan sesuatu bahan, yang mana bahan itu dalam bentuk segi empat ataupun bulat ataupun pelbagai segi, yang kita dapat mengukur dia punya kekasaran permukaan bahan. Okay, yang kedua adalah roundness test equipment. Mesin ini kita dapat mengukur bulat untuk bahan silinder, yang mana bahan silinder kita dapat tahu sama ada dia bengkok ataupun tidak bengkok. Tapi untuk roundness test equipment ni menunjukkan bahawa even nampak dia tak bengkok, dengan adanya mesin ni kita nampak dia punya bengkok sama ada 5 mikron ataupun lebih daripada ukuran yang kita ataupun ukuran tolerance yang kita tetapkan yang ada di dalam drawing. And then yang ketiga adalah vertical profile projector, yang mana mesin ini kita gunakan untuk melihat angle, untuk melihat
untuk melihat projek dengan secara melihat bayangan. Ia tidak dapat melihat seperti mikroskopik ataupun lihat secara dekat dengan mempunyai warna. Tetapi vertical profile projector ni dapat melihat sesuatu bentuk ataupun rupa pada suatu produk dengan lebih jelas. Yang keempat adalah CMM, iaitu Coordinate Measure Machine. Di sini mesin ini dapat mengukur banyak faktor, seperti contoh lubang, dalam lubang, luar dan dalam bulatan. Mesin ini juga dapat mengukur ketepatan yang sangat tinggi. Baiklah, nama saya Syedullah Ladi Salahuddin bin Syahri. Saya akan menerangkan tentang bench center dan juga digimatic indicator. Untuk bench center, cara menggunakannya ialah dengan mengukur bahan berbentuk silinder. Ia seperti menggunakan roughness test equipment, tapi bezanya adalah ia menggunakan probe dan perisian komputer ataupun software untuk mendapatkan keputusan yang sama ada bahan yang diuji bengkok ataupun tidak. Untuk bench center pula, berbeza produk yang akan diletakkan secara horizontal iaitu melintang untuk mengukur kelurusan bahan dengan menggunakan diode indicator. Bagi digimatic indicator pula, dia merupakan satu alat pengukuran multi-purpose kerana ia dapat mengukur bahan yang berbentuk petak, silinder maupun bulat. Baiklah, conclusion. Kesimpulannya, simbol GD&T adalah kritikal dalam proses lukisan sebelum proses produk. Kita mesti memahami setiap simbol dan aplikasinya untuk mengelakkan salah faham antara pereka bentuk dan operator mesin yang boleh mengganggu proses produk dan merugikan syarikat. Akhir sekali, subjek ini boleh memberi anda pemahaman yang menyeluruh tentang GD&T. Setiap simbol dalam GD&T perlu dikenal pasti dan digunakan dengan cara yang betul. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.